Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Lihatlah, saat pertikaman berlaku di dalam Perikatan Nasional, saat perebutan kuasa sibuk berlaku dalam Perikatan Nasional, yakni siapa yang akan jadi Perdana Menteri, siapa yang jadi abang besar dalam Perikatan Nasional, siapa yang lebih banyak duit dalam Perikatan Nasional, siapa yang paling dominan dalam Perikatan Nasional, siapa yang paling banyak berkorban dalam Perikatan Nasional. Ini pula yang terjadi kepada Anwar Ibrahim. Saban hari Anwar Ibrahim dihentam, dihina. Bahkan ada juga yang berani memfitnah beliau. Bahkan Anwar Ibrahim juga baru-baru ini menerima ugutan. Sehingga pihak polis telah pun mengambil tindakan siasatan terhadap tindakan ugutan tersebut. Hari ini, dikala Perikatan Nasional sibuk bertikam lidah, bertikam kuasa, bertikam siapa paling hebat, siapa paling mantap, dan siapa yang sepatutnya mengetuai Perikatan Nasional, Anwar Ibrahim pula dapat anugerah Imam Khalifah Agung dan 2 juta ringgit telah digerakkan untuk pendekar madani. Kata orang, Anwar Ibrahim tiada kualiti. Kata PAS paling teruk sekali. PAS dengan berani mengatakan mereka mempunyai sekumpulan, segorombolan, selori, sedua lori, setiga lori, seempat lori pemimpin yang sama konon kualitinya dengan Anwar Ibrahim. Tapi entahlah, dalam kalangan 3 lori pemimpin PAS yang dikatakan lebih hebat daripada Anwar itu, berapakah yang telah dianugerahkan Imam Khalifah Agung? Saudara-saudara sekalian, hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dianugerahkan sebagai Imam Khalifah Agung Sri Tribuana Simanjakani Menjakini Gangga Chula Sakti oleh Datuk Dr. Raja Abdul Majid Raja Mat Isa, mewakili Pertubuhan Seni Silat Pusaka Gayung Malaysia. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang PMX. Sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada penyakit. Lalu penyakit itu bersarang dan berakar di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan menyerang penyakit bersembunyi dalam tubuh badan kita. Lalu kita sembuh daripada penyakit tersebut. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Bahkan produk ini adalah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jangan abaikan dan jangan lengah-lengahkan. Jangan bertangguh. Dalam himpunan pendekar madani di Bukit Mertajam hari ini, Perdana Menteri juga mengumumkan peruntukan 2 juta ringgit untuk tujuan menggerakkan kegiatan pendekar madani bagi semua badan pertubuhan silat di negara ini. Anwar berkata, seni mempertahankan diri dapat memupuk sifat disiplin, beradab, berakhlak dan rasa saling hormat sesama bangsa. Pesilat orang yang kental semangatnya, orang yang disiplin, orang yang berakhlak mulia, yang benci dengan kezaliman, benci dengan penindasan serta benci dengan buli di kalangan kita. Hebatnya orang Melayu kerana semangat dan disiplin. Mereka tahu adab, tahu akhlak, tahu hormat sesama Melayu, serta hormat pada bukan Melayu, serta tahu menjaga negara ini dengan aman, adil dan bahagia bagi semua yang bukan menanam semangat untuk benci pada orang. Kata Anwar Ibrahim dalam program yang dihadiri lebih 10,000 pesilat di kampus Politeknik Seberang Perai PSP.
Sehubungan itu, Anwar menyeru pengurusan sekolah, institut pengajian tinggi serta institut pendidikan guru di seluruh negara menyokong dan menghidupkan penubuhan kegiatan pendekar madani. Ia adalah dalam usaha membolehkan institusi berkenan melahirkan lebih ramai pesilat dalam kalangan belia sekaligus mengangkat martabat dan darjat bangsa. Anwar percaya Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq dapat membantu menggerakkan kegiatan itu ke sekolah-sekolah sebelum ia digerakkan ke IPT dan IPG bagi satu kegiatan menyatukan semangat anak muda. Yang kita sebut negara madani dan kini pendekar madani, kita menghidupkan semangat dan sudah berjalan, dan saya percaya Menteri Pendidikan akan gerakkan kegiatan ini. Pendekar madani masing-masing persatuan silat tak ada masalah bagi saya, tapi adalah satu saluran utama. Kita adalah satu bangsa, satu budaya dan seni. Pertahankan diri ini bukan untuk bermegah, bukan untuk angkuh, bukan untuk sombong, tapi untuk melatih anak-anak bangsa kita, dan kita akan pastikan semua sekolah kita mendukung semangat pendekar madani ini. Dan seterusnya, Politeknik di Institut Pendidikan Guru, Institut Pendidikan Tinggi, kita akan hidupkan ini sebagai suatu kegiatan yang menyatukan semangat anak-anak muda dengan satu matlamat mengangkat martabat, harkat dan darjat bangsa ini, kata Anwar Ibrahim lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Ulasan kali ini menjawab kepada soalan di mana maruah Parti Bersatu, Marwah Muhyiddin sebagai Presiden Parti Bersatu dan merupakan juga pengerusi Perikatan Nasional. Dalam himpunan Muktamar PAS kini seakan-akan tak henti-henti menyindir, memalukan Muhyiddin Yassin. Itu soalan netizen, dan mereka bertanya, Bersatu akan umumkah keluar Perikatan Nasional lalu sertai Kerajaan Perpaduan Madani? Itu soalannya. Dan apabila soalan Bersatu umum keluar PN sertai Kerajaan Madani ditanya, ada seorang netizen tanya lagi, siapa yang untung, siapa yang rugi kalau Bersatu menyertai parti kerajaan dan gabungan kerajaan, dan adakah itu mustahil? Saudara, dalam Malaysia, kabar angin jangan kita anggap buang ke tong sampah terus. Kabar angin di Malaysia seringkali menjadi benar. Kabar angin menyatakan kononnya Bersatu akan umum keluar PN lalu sertai Kerajaan Madani, jangan dibuang terus ke dalam tong sampah. Manalah tahu kabar angin itu benar-benar jadi kenyataan dan realiti. Sebab di Malaysia ini politiknya sangat dinamik. Kita tidak boleh terima, kita tidak boleh percaya secara bulat-bulat kononnya mereka itu bermusuhan sampai kiamat. Lihat sajalah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dulu mereka seteru yang bukan calang-calang, yang boleh dilihat hampir mustahil untuk bersahabat, bekerja sama. Tapi hari ini sudah bekerja sama. Jadi kalau soalan mustahil Bersatu meninggalkan Perikatan Nasional dan mustahil Bersatu menyertai Kerajaan Perpaduan Madani, soalan itu, jawaban itu adalah jawaban yang salah. Karena dalam politik Malaysia apapun boleh berlaku. Dulu dalam politik, saudara, dalam politik tiada kawan selama-lamanya, tiada lawan selama-lamanya. Semuanya boleh berlaku dalam sejenak mata. Sekelip mata, orang boleh berubah dalam politik, khususnya politik Malaysia. Jadi, bolehkah Bersatu umum keluar PN lalu sertai Kerajaan Perpaduan Madani? Jawapannya mudah. Boleh bila-bila masa. Adakah PAS akan rugi? Ya, rugi. Adakah Bersatu akan untung? Ya, Bersatu akan untung. Dan bolehkah berlaku? Memang boleh. Saudara-saudara sekalian, tajuk kali ini Bersatu umum keluar PN sertai Kerajaan Madani. Ini satu tajuk ulasan yang memang kontroversi tahap level maksima. Tapi ingat, berita kabar angin jangan dibuang begitu saja. Selalu boleh berlaku. Sebelum itu, izinkan dulu saya perkenalkan kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%.
Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada penyakit. Lalu penyakit itu berakar, bertumbuh, bersarang di dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita sudah tidak mampu lagi mempertahankan kita, menghapuskan akar penyakit atau penyakit yang dalam tubuh badan kita. Lalu penyakit itu berakar di dalam tubuh badan kita. Tapi berita baiknya, terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah diajar menjadi bijaksana, kuat semula dan seimbang, imun badan itulah yang akan bertindak mengenal pasti mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Penyakit yang sudah bersarang dan berakar dalam tubuh badan kita akan dihapuskan oleh imun badan kita sendiri. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Produk ini lulus KKM dan merupakan penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk jawaban masalah kesehatan Anda itu. Cepat dapatkannya, kau jangan bertangguh-tangguh. Saudara-saudara sekalian, Bersatu Umum keluar Perikatan Nasional sertai Kerajaan Madani, Malaysia sekali lagi digegarkan dengan berita kabar angin yang mengejutkan. Kononnya Bersatu sudah sakit hati yang terlampau sakit sampai bersedia umum keluar daripada Perikatan Nasional dan kini mahu menyertai Kerajaan Madani. Bolehkah itu berlaku? Adakah sumbernya boleh dipercayai? Entahlah, kita tunggulah nanti. Adakah ini realiti atau sekadar kabar angin politik? Yang pasti, jika benar berlaku, inilah gempa bumi politik paling besar selepas PRU yang lalu. Hari ini saya kongsikan 5 sebab yang mungkin akan menyebabkan atau mungkin menjadi punca mengapa langkah ini nampak logik. Mengapa langkah Parti Bersatu mau umum keluar daripada Perikatan Nasional nampak logik menurut sumber yang telah menyatakannya melalui komen. Dari sindiran PAS, kenyataan panas, hinggalah maruah Bersatu yang semakin terhakis gara-gara kenyataan demi kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin besar PAS. Sebab yang pertama yang boleh menyebabkan langkah ini nampak logik ialah kerana sindiran PAS yang tidak henti-henti sejak kebelakangan ini. PAS sejak akhir-akhir ini semakin berani menyindir Bersatu. Semalam, Tan Sri Hadi Awang menyatakan bahawa dia tidak layak dan tidak mahu jadi Perdana Menteri. Tapi dia juga menyatakan, entahlah siapa dia sindir, tapi dia kata beri peluang kepada orang bawah umur 70 tahun untuk jadi Perdana Menteri. Muhyiddin dicalonkan Perdana Menteri oleh Parti Bersatu. Muhyiddin berumur 70 tahun atas. Maknanya, jangan bagi Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Saudara-saudara sekalian, di pentas ceramah mereka buat kenyataan seolah-olah hanya PAS yang kuat, hanya PAS yang mampu gerakkan rakyat. Sindiran demi sindiran seolah-olah mereka tunjukkan bahawa Bersatu ini sudah tidak relevan lagi, tidak punya kekuatan dan tidak mempunyai harapan hala tuju, dan juga kepimpinannya lemah. Lama kelamaan, ahli dan akar umbi Bersatu rasa dihina dan terhina. Bagaimana mereka mahu terus bersama jika rakan sekutu sendiri tidak hormat mereka? Sebab yang kedua, yang melogikkan tindakan Bersatu keluar daripada Perikatan Nasional ialah kenyataan pedas dan panas daripada PAS yang tidak pernah habis sampai sekarang. Bukan sekadar sindiran, tapi kenyataan panas. Pemimpin PAS lantang menyebut, kalau tidak ikut rentak mereka, Bersatu boleh keluar. Ada juga yang berani kata Bersatu sekadar penumpang dalam Perikatan Nasional. Kenyataan sebegini bukan saja mencabar kepimpinan, tapi juga
membakar emosi ahli. Bila suara PAS semakin lantang, Bersatu mula terasa mereka bukan lagi rakan kongsi tapi sekadar pengikut. Sebab ketiga yang boleh menyebabkan Parti Bersatu logik keluar daripada Perikatan Nasional ialah kerana maruah Bersatu sudah dipijak-pijak. Dalam banyak isu, maruah Bersatu dilihat dipijak. Kerusi mereka semakin kurang berbanding PRU yang lalu. Pemimpin mereka kurang diberi ruang di pentas utama. Suara mereka dalam Perikatan Nasional tidak lagi dominan. Bila maruah sudah dipijak, Bersatu tidak ada pilihan. Sama ada terus jadi boneka di bawah PAS atau keluar dan cari nafas baru. Sertai Madani mungkin jadi jalan selamat untuk hidup semula. Sebab keempat, PAS sudah naik kepala. PAS semakin yakin mereka boleh berdiri sendiri. Sokongan di pantai timur dan utara, SG4 memberi mereka keyakinan luar biasa, sehingga mereka yakin mereka mampu menang 80 kerusi parlimen pada pilihan raya akan datang. Namun keyakinan ini membuatkan mereka naik kepala. Mereka sudah tidak peduli pada sekutu. Mereka buat keputusan ikut suka hati. Bersatu mula nampak bahawa PAS tidak lagi perlukan mereka. Jadi, kenapa perlu kekal dalam gabungan yang sudah hilang hormat? Sebab yang kelima ialah PAS kini jadi abang besar dalam Perikatan Nasional. Realiti paling pedih, PAS sudah jadi abang besar dalam Perikatan Nasional. Semua keputusan besar mesti ikut rentak PAS. Bersatu tidak lagi jadi tonggak. Sebaliknya, sekadar pengikut yang menurut. Bila satu parti terlalu dominan, gabungan itu jadi pincang. Dan inilah sebab utama Bersatu mungkin nekat keluar Perikatan Nasional PN. Mereka lebih rela menyertai Kerajaan Perpaduan Madani, walaupun dianggap pengkhianat, asalkan ada maruah dan ruang untuk hidup kembali. Jadi, saudara-saudara sekalian, betulkah Bersatu akan keluar PN dan sertai Kerajaan Madani? Secara rasmi mungkin belum diumumkan, tapi semua petunjuk jelas. Sindiran, kenyataan panas, maruah yang terhakis, PAS yang naik kepala, dan PAS yang kini jadi abang besar. Dalam politik Malaysia, apa saja boleh berlaku. Hari ini kawan, esok lawan. Hari ini sekutu, esok pengkhianat. Jika benar Bersatu keluar PN, maka peta politik Malaysia sekali lagi akan berubah total. Persoalannya, beranikah Bersatu buat keputusan ini? Atau mereka akan terus rela dipijak dalam PN? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.